أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين wa'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami ini bodoh, ya Allah, Kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah, Kau muliakanlah. Kami ini banyak salah, ya Allah, Kau maafkanlah. Kami ini lalai dengan dunia, ya Allah, Kau ingatkanlah. Kami ini banyak penyakit, ya Allah, Kau angkatkanlah. Kami ini kotor, ya Allah, Kau bersihkanlah. Kami ini lemah, ya Allah, Engkau kuatkanlah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Puji-puji sekalian kepada Allah, Tuhan yang menjadi sembahyang 5 waktu jalan amalan-amalan yang beramal oleh orang yang takut kepadanya. Orang yang takut ni aja yang boleh sembahyang. Orang yang tak sembahyang ni orang yang tak takut. Ya. Buka dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Kenapa kamu dihumban ke dalam api neraka Allah? Mereka jawab apa? Lam nakum minas salihin. Kami dihumban dalam neraka saqar ni sebab kami tak semayang. Dalam neraka saqar ni khas bagi orang tak semayang. Orang yang tak semayang, orang yang meringankan semayang, lambat-lambatkan semayang. Orang azan dia tak mau datang masjid semayang jemaah, sibuk jual burger ya. Sibuk pergi ion sebelah dia tak mau semayang. Tunggu nanti semasa di negeri akhirat. Yaumul akhirah, hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Dia akan berpisah dengan anak isterinya. Dia akan berpisah dengan ahli keluarganya. Dia akan berpisah dengan wakil rakyatnya. Dia akan berpisah dengan menteri-menterinya. Pada ketika itu barulah dia tahu farji'na na'mal salihah inna muqinun. Itu yang di dalam kubur manusia-manusia ni minta dengan Allah, ya Allah, baliklah kami dalam dunia. Kami nak semayang 2 rakaat jadi ya. Kami nak menuntut ilmu, wahai Allah, bagilah kami, wahai Allah. Kata malaikat, la, dah tak boleh ya. Kau sekarang berada di alam barzah. Di alam barzah dikatakan fitnah kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man kitabuka. Ditanya oleh malaikat-malaikat Allah. Kalau kita tak kenal siapa Tuhan kita, kita tak boleh jawab Allahu Rabbi, tak boleh jawab, tuan-tuan. Ingat ni tuan-tuan, kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Semua bakal-bakal mati ni semua. Dia semua tengok gaya memang cepat mati tuan-tuan. Kita semua dekat mati lah, dekat mati lah. Rambut dah putih lah, tuan-tuan. Mata dah rabun dah. Gigi dah luruh dah, tuan-tuan. Ya? Itu orang tanya ke ustaz, masa depan kita apa? Masa depan kita mati lah. Kita punya masa depan mati, tuan-tuan. Kita akan menuju kematian. Orang banyak tanah lah, banyak kelapa sawit, banyak pokok getah lah, banyak kilang lah, tanah berekar-ekar. Nanti mati, pergi tanah depan tu. Kita tompang tanah kubur. Kita tompang tanah wakaf. 3 kaki lebarnya, 7 kaki dalamnya. Kita tinggal dalam tu. Kaya macam mana lah. Engkau datuk ke, engkau siapalah sekalipun, kau Tan Sri lah sekalipun. Semasa engkau di dunia, nama engkau hebat. Kau banyak kerajaan.
Bila engkau masuk ke dalam liang lahat, hilang segala pangkat-pangkat engkau dekat dunia, hilang. Itu dia panggil, wahai fulan, anak si fulan, panggil. Nanti kami balik, engkau jangan takut. Datang dua hamba Allah, iaitu Munkar dan Nakir. Kau jawab dengan baik, kau jawab dengan tenang, kau jangan takut. Kita semua akan tempuh, tuan-tuan. Kita akan jumpa malaikat Munkar dan Nakir. Kita lalu setiap hari depan tanah kubur, tuan lalu. Orang kubur, dia cakap, tuan-tuan, beruntunglah engkau boleh datang semayang berjamaah. Beruntunglah engkau boleh menuntut ilmu. Beruntunglah engkau boleh damping dengan orang soleh. Aku dah tak boleh buat apa dah. Aku tinggal dalam kubur ni ratusan ribu tahun. Tuan-tuan, itu kata ulama', anak ni kalau mak bapaknya sudah meninggal dunia, dia tidak mahu ziarah ke kubur mak bapaknya, anak itu adalah anak yang derhaka. Kata ulama' tasawuf, tuan-tuan. Anak yang derhaka. Kena banyak-banyak muhasabah, tuan-tuan. Nanti bila kita mati, tuan-tuan tunggu. Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tunggu. Siapa di antara anak tuan-tuan, anak kita ni, dia datang tengok kita. Dalam sebulan berapa kali dia datang di tanah perkuburan? Dalam setahun berapa kali dia datang? Tengok pada ketika itu baru kita tahu anak kita yang mana yang salah satu, yang mana satu anak aku yang soleh. Orang kubur ni dia memang minta pertolongan, minta doa daripada orang-orang yang hidup, terutamanya waladun solehun, anak-anak yang soleh. Allah tak tunjuk neraka, Allah tak tunjuk syurga, tuan-tuan. Allah tak tunjuk. Itu tuan-tuan buka dalam hadis kursi, tak silap, itu yang malaikat Jibril. Apabila Allah mencipta malaikat Jibril ni dia semayang 2 rakaat. Malaikat Jibril dia semayang 2 rakaat. Itu yang kata Allah, wahai Jibril, aku dah cipta syurga Jannatul Ma'wa. Engkau nak ronda, engkau nak pusing, kau pusing lah. Itu yang malaikat Jibril, dia ronda syurga Jannatul Ma'wa, dia tak jumpa mana penghujungnya. Itu yang kata malaikat Jibril, wahai Allah, aku nak tanya, syurga Jannatul Ma'wa ni untuk siapa? Kata Allah, syurga Jannatul Ma'wa ni adalah untuk umat Muhammad. Itu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Allah, wahai Jibril, aku tak suruh semayang. Engkau semayang 2 rakaat. Satu pendapat mengatakan 1 rakaat 500 ribu tahun. Tuan-tuan, itu yang kata Allah, aku tak suruh engkau semayang 2 rakaat, engkau sembah aku. Syurga Jannatul Ma'wa ni untuk umat Muhammad, aku suruh dia semayang. Dia tak pernah jumpa aku, dia tak pernah lihat syurga, tak pernah lihat neraka, tetapi dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai mukallaf. Dia semayang fardu 5 waktu, dia taatkan aku. Nampak, tuan-tuan? Syurga Jannatul Ma'wa untuk kita, tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Semua orang nak masuk syurga, tuan-tuan. Tanya orang jual burger nak masuk syurga. Tanya orang meniaga pasar malam, anak nak masuk syurga. Tanya orang masjid, anak nak masuk syurga. Tanya orang pakai seluar pendek, anak nak masuk syurga. Tanya orang perempuan yang suka melawan suami, anak nak masuk syurga. Masuk syurga. Tapi lawan suami tu. Tengking suami, menyusahkan suami. Ingat, tuan-tuan, syurga ni orang perempuan ni, malam tadi aku mengajar di rumah, buat live di rumah, buka kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Isteri ni kalau dia derhaka dengan suami pada hari itu, salah satunya menyakiti hati suaminya, jika mati pada hari itu tak bau syurga, tuan-tuan. Itu dalam neraka ni ramai penduduknya adalah wanita-wanita. 50 wanita, seorang lelaki. Ni dalam orang maki kita, orang hina kita, takut dah penceramah ni, takut dah. Tuan-tuan tengok Rasulullah. Rasulullah menyampaikan Islam, orang baling batu berdarah pipi dia. Rasulullah menyampaikan Islam, orang sekat makanan, orang tak bagi makan. Orang nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Ni Nabi. Inilah Rasulullah. Nak bandingkan kita ni, baru orang marah, baru orang maki. Tidak ada bandingannya kita buat perjuangan seperti Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah manusia yang luar biasa. Tuan-tuan tengoklah Rasulullah, manusia yang cukup hebat. Malam-malam menangis, tuan-tuan, ya? Menangis malam-malam. Kita malam-malam, dah turun mati ya. Tengok Raja Lawak ni, tuan-tuan, ya? Bukan orang sini, orang tempat lain dekat Brazil sana, tuan-tuan, ya? Ingat Nabi cakap apa? Bila umur dah 40 tahun tu, kalau kamu tak berubah,
daripada kejahatan kepada kebaikan. Nauzubillahi min zalik. Kalau kamu masih lagi tak suka sembahyang sunat, kamu masih lalai lagi datang masjid, cuma lara-lara, duduk sembang-sembang, isap-isap rokok aja, tak kumpul amal soleh. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan, ingat mati ni dia datang tidak berwaktu. Tidak berwaktu mati ni datang, tuan-tuan. Ya. Wallahu alam, kita tak tahu adakah malam ni malam yang terakhir kita menuntut ilmu, kita tak tahu, tuan-tuan. Wallahu alam, tak tahu entah-entah besok kita tak datang ni, tuan-tuan, ya. Kubur sentiasa memanggil. Sentiasa memanggil kita kubur. Itu yang tanah berkata apa? Wahai Fulan bin Fulan, sekarang kau pijak atas aku. Sekarang kau ketawa ria di atas perut aku. Sekarang kau ketawa ria. Sekarang kau ada cahaya. Nanti kau masuk dalam perut aku, tahulah kau. Lampu tak ada. Kau nangis teresak-esak, siapa pun tak dengar. Ni kata tanah, tuan-tuan. Ni kata tanah. Lepas tu setiap makhluk Allah ni semua bernyawa. Semuanya ada nyawa, tuan-tuan. Ni batu, ya, langit, air laut, semuanya bernyawa. Di antara yang mula-mula diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila berlakunya yaumul qiyamah adalah air. Air laut. Itu yang tsunami-tsunami ni ulama-ulama cukup takut. Sebab berlakunya kiamat ni pun dia akan bermula daripada air. Tuan-tuan, ya. Macam tuan-tuan duduk tepi laut, paling cepat tuan-tuan, ya. Aku duduk jauh dekat atas bukit, ya. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, ya. Isyak berhenti, pembayaran sampai isyak, aku berhenti ya. Aku sampai tadi dah, aku bawa anak aku, basuh berak anak aku dekat dapur. Tok Siap mari-mari bagi duit dah. Belum ceramah lagi dah bagi duit. Baik tu Tok Siap, ya. Kalau aku terus balik, macam mana, tuan-tuan? Tok Siap ni pun satu, janganlah bagi dulu. Aku dah habis ceramah barulah bagi sagu hati, tuan-tuan. Kalau aku dapat aku terus belah, tuan-tuan, kata apa? Ya. Kalau aku terus belah, tanggunglah besok ada negeri akhirat, tuan-tuan, ya. Sebab itu tentang kita belajar ni bab solat. Ni kitab tua, ya. Kitab kuning, tuan-tuan, ya. InsyaAllah ada kesempatan aku akan ajar kitab ni kat sini. Aku mengajar di Masjid Sungai Tiram pun, Masjid Binjai pun aku mengajar kitab ni. Ni kitab tua. Lepas tu bab solat ni tuan-tuan kena mengaji. Kalau kita solat tak belajar, lepas tu kalau bab solat ni wajib dia semayang bertajwid. Wajib semayang bertajwid. Haram dia semayang tidak bertajwid. Makruh dia semayang tidak bertajwid. Dia ada 3 kaedah. Ya. Tetapi di dalam semayang tidak ada praktikal di dalam solat. Tak ada. Ni bab solat. Ada setengah ustaz kata semayang kalau tidak bertajwid batal. Tak. Semayang kalau tidak bertajwid sekalipun tetap semayang tetap sah. Tetap sah. Tapi tengok kaedah. Ada kaedah yang pertama dia haram. Kaedah yang kedua dia makruh. Lepas itu semayang ni kena belajar. Kena khatam bab solat ni. Kena habis semayang ni dia kena mengaji sampai habis. Bab qiyam, bab takbiratul ihram, bab Fatihah, bab tahiyat, bab ruku', i'tidal, ya. Bab sunat ab'ad, sunat hayat, semua kena mengaji sampai mati. Tuan-tuan, ya. Sampai mati. Wa ja'ala fiha qurrata a'yun sayyidil mursalin wa rukna min arkanid din. Dan Tuhan menjadi dalam sembahyang ini sejuk dan tetap mata hati. Lepas itu siapa yang suka semayang, mata hatinya sejuk. Sejuk. Sama kaedah menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu ni, dia mendapat kesedapan, mendapat kenikmatan. Tuan-tuan belajar, sedap? Sedap belajar? Memanglah sedap, belajar menyandar, sedap lah. Ya? Sampai mati, belajar menyandar sampai mati. Pahala dapat? Dapat pahala, tapi kurang. Ya? Yang besar pahala, kameraman, sebab duduk kat depan. Tapi yang mula-mula kena tanya pun dia juga. Sebab dia duduk depan. Orang belajar depan Tok Guru ni pahala sebesar gunung Uhud. Orang belajar jauh-jauh pahala sebesar telur cicak padan muka. Ya, nanti dekat negeri akhirat, ya Allah, aku belajar sama dengan sahabat aku. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap maghrib aku datang belajar. Kenapa pahala aku sikit, dia banyak pahala? Engkau duduk jauh-jauh padan muka engkau. Baik duduk dekat dalam kolah atau tuan-tuan. Ya. Sekarang ni tuan-tuan, ya. Sebab itu kita belajar tasawuf. Ulama tasawuf kata apa? Bila kamu belajar, telinga kamu sakit dengar. Tu tanda kita banyak dosa telinga.
Bila kita belajar, ya, mata suka mengantuk, suka tidur. Sama khutbah hari Jumaat pun suka tidur. Tu tanda kamu banyak makan dan banyak dosa mata. Kalau kita belajar hati sakit, tak boleh terima nasihat daripada tok guru dari orang soleh, sakit hati, tu tanda banyak dosa hati. Tuan-tuan, ya. Betul kena ada zikir-zikir harian. Ya, zikir-zikir harian kena ada. Hari Seninnya, Selasanya, Rabunya, Khamisnya, Jumaatnya, Sabtunya, Ahadnya, ya. Kalau hari ini, hari Selasa, dia apa dia punya amalan? Selawat lah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sampai menangis. Sesiapa yang selawat ke atas Rasulullah 1000 kali setiap hari, kata Syekh Ali Al-Jum'ah Mufti Mesir. Ini belum dalam kalam hadis lagi, tuan-tuan, ya. Apa kata dia? Sebelum kamu nak mati, Allah tunjukkan kamu syurga. Bila Allah dah tunjuk syurga kepada kamu, baru Allah ambil nyawa. Ini kelebihan selawat. Ya. Dan hadis mengatakan pula, apa kata Rasulullah, siapa selawat 1000 kali kepada aku setiap hari, nanti dia berlaga bahu dengan aku depan pintu syurga Allah. Tuan-tuan, ya. Hari ni ada selawat, besoklah malam ni start selawat. Paling malas selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bini panggil, bang, mainlah masuk bilik bang. Berhentilah selawat, ya, masuk bilik. Ubat kuat pun dah makan kan, masuk bilik, ya, tuan-tuan. Orang sekarang ni semua kuat makan ubat kuat, tuan-tuan. Ya, siapa mata merah tu makan ubat kuat lah tu, tuan-tuan. Ya. Ingat tuan-tuan, ya, nak makan ubat kuat makanlah, tapi kena tahu halal haram dia, tuan-tuan. Ya. Tu orang tanya aku, Ustaz, apa hukum kita simpan duit? Simpan duit hukumnya harus, boleh simpan duit. Akan jatuh sunat bila kita simpan duit pada jalan-jalan kaedah yang bersangkutan benda-benda yang baik. Contoh kita simpan duit untuk pergi haji, pergi umrah. Contoh kita simpan duit, kita nak tolong orang, nak beli tanah untuk diwakafkan kepada sekolah. Contoh kita simpan duit, kita nak tolong orang. Maka daripada harus jatuh sunat. Dan haram kita simpan duit apabila kita simpan duit untuk masa depan. Aku simpan duit ni untuk anak cucu aku. Nanti aku mati, senang dia, tak susah dia. Haram, boleh jatuh kafir, salah akidah. Hati-hati ya tuan-tuan. Lepas tu dia jangan lari sikit. Lari sikit je, hati-hati ya. Itu yang kata ulama mutabak, itu yang kata Rasulullah. Dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah, dalam 1000 yang mati dalam husnul khatimah, 1000 seorang. Tuan-tuan. 1000 seorang. Itu kena banyak zikir. Ya, banyak selawat, tuan-tuan. Ya, apa itu kalau hari Selasa, selawat, ya, kalau hari Senin, la haula wala quwwata illa billah. Tu hari Senin tadi, apa dah habis 1000 kali. Habis. Rokok habis 500 batang, tuan-tuan, ya. Dia ada amalan-amalan dia. Wirid 10 jangan tinggal, ya. Banyak amalan rohani kena kuat ni. Itu kaedah tentang Covid ke, tentang virus apa-apa, amalan rohani kena kuat. Tuan-tuan, ya. Betul bumi ni pun ramai orang tak semayang, ramai orang buat dosa, banyak orang buat dosa, bumi ni turun balak dan wabak. Ramai pula isteri derhaka, bumi akan turun balak dan wabak. Ramai pula anak-anak derhaka dengan mak bapak, bumi ini akan turun balak dan wabak. Sama bab solat. Ya. Tu ma salakakum fi saqar.
Lam nakum minas salihin, sebab mereka dalam neraka sakar sebab mereka tak sembahyang. Buka sejarah kisah pada zaman Nabi Musa. Buka. Orang tak sembahyang lebih hina daripada anjing dan babi. Entah. Itu baru ni ada orang WhatsApp aku. Ustaz hantar video bab tentang solat. Kalau orang tak sembahyang ni lebih hina daripada anjing dan babi. Baru semalam aku buka tentang hukum dia bab tentang solat. Seorang hamba Allah, dia nak sembahyang, nak berwuduk. Lepas itu nak sembahyang ni, dia kena berwuduk. Atau khuru miftahus solah. Ya, berwuduk. Bila dia nak berwuduk, datang orang tak sembahyang, datang seekor anjing. Kalau orang tak sembahyang ni datang minta air, walaupun dia nak minum air, kalau tak bagi mati, kata ulama apa? Kata Nabi apa? Bagi anjing tu minum. Jangan kau bagi orang tak sembahyang tu minum. Biar dia mati pun tak apa. Hina tak hina orang tak sembahyang ni. Seperti dia lebih hina daripada anjing dan babi. Ya, tapi orang sebut babi marah. Jangan babi, khinzir lah. Jangan sebut bodoh. Sebutlah kurang cerdik. Bodoh kurang cerdik sama ya. Ya. Kita buka lagi sejarah pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa datang ke negeri itu. Negeri itu aman, damai, semua sihat. Ya, tanamannya semuanya baik. Binatangnya semua gemuk-gemuk. Orangnya cantik-cantik, sukaria, ceria. Nabi Musa pergilah hijrah pada negeri yang lain. Itu Nabi Musa datang balik lepas 6 bulan datang, negeri itu terbakar. Ramai orang mati, binatang ternakan pun banyak mati. Tu Nabi Musa menangis. Turun malaikat Jibril. Wahai kata malaikat Jibril, ya wahai Nabi Musa, kenapa kau menangis? Macam mana aku tak menangis? 6 bulan lalu aku datang negeri ni, orangnya semua elok, semuanya sihat. Ya, tanamannya semuanya baik, binatangnya gemuk-gemuk. Sekarang banyak binatang mati, kampung terbakar. Itu kata malaikat Jibril. Wahai Nabi Musa AS, pada satu ketika datanglah seorang hamba Allah. Dia ada dekat ujung kampung ni, dia pergi, dia celup perigi ni, dia minum. Allah marah, Allah turunkan bala. Itu kata Nabi Musa, kenapa Allah marah? Sebab yang celup dalam perigi ni orang tak semayang. Sama negara kita ni, sebab Allah bagi balak dan wabak sebab ramai orang tak semayang. Ya, ramai orang tak semayang. Orang lalai, leka tentang bab solat. Bumi ni dia berputar bersangkutan dengan solat. Tuan-tuan buka dalam kitab ni. Bersangkutan dengan bab solat. Bumi berputar 24 jam. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Ayat surah Al-Fatihah daripada bismillahnya sampai habisnya 142 huruf. Tuan-tuan, ya. Bismillah 19 huruf, dia punya 19 huruf. Ni surah Al-Fatihah. Entah, ya. Surah Al-Fatihah ni dia 142 huruf. Ni surah Al-Fatihah. 7 ayat surah Al-Fatihah bersangkutan dengan 17 sendi kita punya sendi anggota tubuh. 17 sendi campur dengan 7, 24. Bumi ni berpusing 24 jam. Itu bila ramai orang tak semayang, bumi pusing tak tentu hala. Itu yang gempa bumi, itu yang hujan tak tentu hala, tuan-tuan, ya. Ada kedai buka 25 jam. Dia lebih hebat putaran bumi, tuan-tuan, ya. Aku musafir semua banyak negeri aku musafir, tuan-tuan, ya. Aku tengok kedai ni 25 jam, hebat, tuan-tuan, ya. Manusia akhir zaman dia ghaflah dengan dunia, ya. Tuan-tuan sabar, ya. Baru 8:04 minit. Sabar, ya. Memanglah belajar mula-mula bersila, betul bersempoh, itu amalah dah berunjuk, nanti lama-lama tumbang tuan-tuan, ya. Mak ni kita duk mengaji ni benda akhirat, ya. Tak apa, aku beza ustaz lain, ada setengah ustaz lain kalau berunjuk dia marah, kalau sandar dia marah, belajar jauh dia marah, aku tak ada. Tuan-tuan belajar sandar duduk jauh ke, aku tak marah, baring aku tak marah. Tuan-tuan nak mengaji baring boleh. Tapi kalau tuan-tuan baring, aku ceramah baring tuan-tuan, ya. Aku tak marah, janji mengaji tu ya tuan-tuan. Janji belajar, kita belajar sampai mati. Tuan-tuan, ya, sampai mati. Ya. Baru ni aku ceramah di surau Datuk Seri Zainal Abidin. Ya, orang hebat, orang kaya, kereta dia Allahu Rabbi sekali peluru tuan-tuan. Ya, ceramah tempat dia untuk anak beranak dia tuan-tuan, ya. Dia train aku, dia cakap apa? Ustaz jangan tinggal selawat. Ustaz seorang pendakwah, selawat paling kurang busuk-busuk ustaz, sikit-sikit paling kurang 1000, paling banyak 15,000. Nampak tuan-tuan, ni seorang Datuk Seri, ingat ke aku tuan-tuan, ya. Ni datuk yang kuat agama tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan selawat setiap hari 15,000, tuan-tuan boleh mimpi Rasulullah. 15,000 tuan-tuan, ya.
Tu dia beritahu dengan aku, dia kata apa, Ustaz, saya banyak kali mimpi Nabi. Banyak kali saya mimpi Nabi, tapi saya tak dapat nak tengok muka dia lagi. Lepas tu dia tanya dengan aku, Ustaz, saya ni kotor. Kalau saya bersih, Ustaz, saya dapat tengok wajah Rasulullah. Ya. Pernah mimpi Nabi? Pernah. Labi-labi pernah mimpi labi-labi. Kita ni selagi kotor, tuan-tuan, tak boleh mimpi dengan Nabi. Tak boleh. Ya. Nabi ni bersih, dia maksum. Maksum Nabi ni. Tuan-tuan tengok Rasulullah. Tengok sahabat, kita bukan sahabat juga. Ya. Mereka, sama-sama mereka pun tidak mencela-cela. Tapi akhir zaman, ustaz sama ustaz suka maki. Ustaz ni maki, ni ustaz Maggi. Ustaz ni maki, ustaz Mikari. Nampak? Ni akhir zaman. Sebab mereka ni, ilmu ada, adab tak ada. Allah tak pandang hang banyak ilmu. Allah pandang orang ni beradab. Kalau ilmu hebat, Iblis lagi banyak ilmu. Iblis lagi hebat ilmu. Iblis ni satu pendapat mengatakan dia adalah ketua malaikat Allah. Iblis ni sebab dia keluar daripada syurga Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sebab apa? Sebab dia iblis ni tidak beradab dan dia takabbur kepada Allah. Ni iblis. Itu siapa banyak ilmu sekalipun kalau dia tidak beradab, Allah tak pandang. Yang Allah pandang hamba yang beradab. Ini yang kita belajar bab solat ni, kita nak beradab dengan Allah, nak beradab. Nak angkat tangan, ya. Tawaduk, nak bercakap-cakap dengan Allah, merendah diri. Ni bab solat. Lepas tu sebelum nak solat, dia kena kosongkan semua. Kena buang dunia-dunia, kena buang. Ingat Allah, ingat Allah. Ya, ni bab solat. Dalam kubur, nanti kita masuk kubur depan tu. Tuan-tuan, kubur kat depan tu. Ya. Malaikat tanya bab sembahyang. Engkau takbiratul ihram, syarat dia macam mana? Malaikat tanya. Itu dalam kitab mereka, dalam hadis mengatakan, la adri, la adri, la adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Orang sembahyang, aku sembahyang. Nah, tuan-tuan, ya. Malaikat tanya, hang takbiratul ihram, syarat dia 10, hang belajar dengan siapa? Tuan-tuan. Aku ikutlah imam angkat tangan, aku angkat tanganlah. Tuan-tuan. Dia ada 10 syarat, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena mengaji sampai mati, ya. Kena banyak amalan-amalan rohani. Tadi kalau Selasa selawat, kalau Isnin la haula wala quwata illa billah, kalau Ahad ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum. Ya, kalau wirid asyik barahiyat Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman, ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai ilaha wahidal la ilaha illa anta. Ya, kalau dia berlagu ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai ilaha wahidal la ilaha illa anta. Ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ni amalan ni siapa beramal? Penduduk bumi gerun dengan dia. Penduduk Arash berdoakan dia, ya. Yang beramal ni siapa? Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman, iaitu Asyik Barhiyat, seorang wali Allah. Tuan-tuan, ya. Kalau hari Jumaat, ya Allah, 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 ya Allah. Ya. 1000 kali kena habis. Ini tak ada. Ya tibi, ya tibi, ya tibi, ya tibi. Itu ya. Ya rokok, ya rokok. Itu je. Tak habis-habis nak mengambil kau rokok, ya tahu je. Ya. Tu. Kalau hari Jumaat, kalau hari Sabtu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kuat-kuat. Zikir ni, zikir thayyibah ni, ya. Kalau dia sebenar-benar nafi isbat, Allahu Rabbi tak cerita, dia karomah dia lain macam, tuan-tuan. Ya. Dalam hadis sebut apa? Di Arash ada satu tiang. Tiang ni akan bergegar. Siapa sebut? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tiang dia bergegar. Itu kata Allah, wahai tiang, kenapa engkau bergegar? Wahai Allah, selagi engkau tak ampunkan fulan bin fulan, selagi itu aku bergegar. Nampak? Ini kelebihan zikir la ilaha illallah, kalimah thayyibah. Ni tak ada zikir macam nak mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang hantar ayam kurma toilet ruah. Hana besar, sini kecil, hana besar, sini kecil. Ya, dia marah tempat ayam kat dia kecil, ayam orang lain besar, dia marah. Tuan-tuan ni.
Baik tu kalau tengah tahlil arwah, makruh menghidangkan makanan. Tak boleh. Makruh mengganggu orang tengah tahlil arwah. Tak boleh. Ya. Sikit lagi tuan-tuan. Batuk-batuk isyarat suruh berhenti. Sabarlah. Ya. Jelek tuan-tuan. Ya. Kalau buat solat, batuk. Batuk dengan sengaja. Cakap dengan sengaja. Batal solatnya apabila dengan sengajanya, apabila melebihi kalimatnya. Ni kalau dalam solat. Betul, dalam solat dia tidak boleh menyebut kalam selain kalam Al-Quran. Maksudnya dia boleh, maksudnya kalau dia tidak sengaja, maka dia dimaafkan. Ini bab solat. Ya. Betul lagi berapa harakat? 5 harakat. Ya. Siapa suruh batuk tengah kuliah? Ya. Betul solat ni sungguh. Ya, bab solat. Sama kena ngaji ya, bab bersin di dalam solat, bab sesema, ya. Bab tengah solat kita berhenti, kerana apa kita berhenti di dalam solat? Ini bab solat. Orang ada subang, pakai subang, orang lelaki pakai subang, orang lelaki pakai subang hidung, orang lelaki pakai rantai, orang lelaki rambut panjang, orang lelaki ada tatu. Semayang, wajib semayang, tetap wajib semayang. Hang ada tatu, hang ada subang telinga, hang ada subang hidung, hang ada pakai rantai, wajib semayang, tetap semayang. Semayang sah, tetap sah. Segi haram, haram segi hang sudah menyerupai perempuan. Segi haram tang tu. Segi semayang, tetap wajib semayang. Ya? Ada orang tanya aku, Ustaz, saya semayang tapi saya suka main nombor ekor. Semayang macam mana? Semayang wajib semayang. Tetap wajib semayang. Hang kaki nombor, hang kaki minum arak, hang kaki zina, wajib semayang, tetap wajib semayang. Tentang hang berzina, hang minum arak, hang tidak bertaubat kepada Allah, itu urusan hang dengan Allah. Ya. Tapi akhir zaman al-khamru bersepah-sepah, arak bersepah-sepah, tuan-tuan, ya. Dia arak ni, dia benda yang memabukkan ni bukan arak je. Apabila buka dalam kitab fiqh, apabila benda itu memabukkan, buka hukum kiasnya samalah macam arak, tuan-tuan, ya. Ni bab tentang memabukkan, ya. Tu. Wajib semayang, semayang wajib. Bila masuk waktu Allahu Akbar, habis-habis nanti kau azan kau ingat nak masuk waktu, ya. Azannya sunat kejut orang semayang, sunat. Bangun, semayang. Ya. Bila waktu nak habis, wajib kejut. Kan dalam kitab bab solat kata apa? Bila umur 7 tahun, wajib suruh anak semayang, betul? Bila umur 10 tahun, dia tak semayang, rotan besar ni. Betul? Kalau umur 10 tahun, rotan besar ni. Kalau macam ni tak semayang, hampak tiang elektrik bagi mati. Ni bab solat. Ya. Tuan-tuan tengok, bila kita lahir, keluar daripada perut mak, keluar orang azan. Masukkan kalam-kalam Allah. Iqamahkan, ditahnikkan, ya, dengan buah-buah sunnah. Dengan makanan-makanan sunnah. Nanti bila mati, disemayangkan. Allahu Akbar. Inilah Islam. Tuan-tuan, ya. Itu penduduk dalam syurga ni semua mukmin. Tak ada kafir. Umat Rasulullah ni semua masuk syurga Allah. Tapi kalau kafir je, tak masuk syurga. Ya? Hati-hatilah tentang kekafiran. Ya? Dalam kitab Tajul Urus, dalam kitab Tauhid, dalam kitab Risalah Tauhid, kebanyakan manusia ni, mereka ni kafir dan mereka ni segi akidah banyak rosak, iaitu tentang duit. Tuan-tuan, akhir zaman ni, tuan-tuan fikir pasal duit. Akhir zaman ni duit banyak. Tengok tuan-tuan baru dapat duit KWSP, nampak? Orang tak kerja dapat duit, kerajaan bagi, orang bujang dapat duit, orang dah kahwin dapat duit. Tengok, duit, bersepah-sepah duit. Tengok aku tadi sebelum ceramah dah dapat duit, nampak? Duit akhir zaman ni duit memang senang. Tapi akan sampai satu masa keberkatan bumi ni Allah angkat, tanaman semua tak hidup. Pada ketika itu, duit banyak juga. Duit memang banyak. Tetapi pada ketika itu, duit sudah tidak berguna lagi. Pada ketika munculnya Dajjal. Itu kita kena sekarang ni, kena perbanyakkan zikir. Bila munculnya Dajjal, apabila kita dah sebati dengan zikrullah, munculnya Dajjal, kita dah sebati makanan kita dengan zikir. Dengan zikir. Dengan selawat, dengan tahmid, dengan baca Quran.
Nanti pada muncul Dajjal, makanan tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan banyak duit dalam bank, banyak juta-juta duit pun tuan-tuan tak boleh beli tak boleh nak beli makanan. Sebab pada ketika itu makanannya selawat. Pada ketika itu makanannya baca Quran. Tuan-tuan, ya, baca Quran. Tengok sekarang, tuan-tuan diberikan makanan-makanan rohani, nampak? Kan kenyang. Kenyang. Ni makanan rohani. Ni makanan rohani, ya. Sikit lagi tuan-tuan, sabar ya. Lagi berhenti ya. Berhenti masuk isyak kan. Mam, isyak berhenti kan? Ya, isyak berhenti tuan-tuan. Kalau masjid Sungai Tiram pukul 9. Ya, sebab sana dia bayar lebih sikit tuan-tuan. Haji Zabidi. Masjid tu semua AJK dia semua ada beradik. Semua ada beradik tuan-tuan, ya. Sebab ada beradik dia wakaf dengan tanah tu untuk masjid tuan-tuan. Haji Zabidi. Ya. Sikit lagi, kita ambil yang sikit lepas tu kita berhenti, ya. Maknanya Tuhan menjadi dalam sembahyang ini sejuk dan tetap mata hati. Nabi Muhammad penghulu sekalian Rasul. Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad. Dengan musyahadah akan Tuhannya. Dan sembahyang juga satu rukun daripada rukun Islam yang 5 sembahyang. Rukun Islam. Itu siapa tak sembahyang, dia tak Islam. Tuan-tuan, kalau buat solat ni, kalau orang ni tak semayang, tak payahlah nak taruh nama hang pakai nama orang Islam. Kalau hang tak semayang, kalau kamu tak semayang, orang ni musuh Allah. Orang ni musuh Rasulullah. Orang tak semayang ni musuh malaikat Allah. Dia tak layak tinggal dekat bumi Allah. Sebab bumi Allah ni yang boleh tinggal dekat bumi Allah, orang yang semayang. Ini bab solat, tuan-tuan, ya. Janganlah, begitu kalau kamu tak mau semayang, tak mau menjalankan tanggungjawab kamu sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kamu carilah bumi lain. Ya? Macam kita duduk dalam rumah, tak mau dengar cakap bapak. Tak mau dengar cakap mak. Mak suruh tak mau dengar, bapak suruh cakap, bapak suruh itu, tak mau dengar. Kita buat kepala otak kita sendiri. Bapak marah, bapak halau. Hang pergi keluar daripada rumah aku. Berambus hang. Bapak marah, tuan-tuan. Ya? Ni kaedah sekarang kita duduk di bumi Allah ni, Allah punya bumi. Bumi yang kita pijak ni, Allah punya. Udara kita hidup, Allah punya. Air yang kita minum, Allah punya. Semua Allah punya. Kita pinjam ya. Itu yang kita ni lahir miskin, nanti mati miskin. Miskin lah. Nanti mati semua orang buka ni, cincin, jam, semua buka. Ya. Orang mandi kan, orang taruh minyak wangi, orang taruh kapur barus, ya. Taruh minyak wangi, taruh kapur barus tu wajib kan? Wajib siapa suruh duduk depan? Yang wajibnya apa? Bagi si mati. Wajibnya apa? Mandi kan, kafan kan, ya. Solat kan, ya. Disegerakan ke buminya. Itu benih pada jenazah. Taruh kapur baru, tak wajib, ya. Pakai serban orang dah mati wajib ya. Dah mati nak pakai serban buat apa? Masa hidup tak nak pakai serban. Dah mati tak payah pakai serban lah. Masa hidup hang suka pakai topi keledar, hang mati sumbat topi keledar. Dah mati pakai serban buat apa? Tapi bila kita cakap orang marah, tuan. Nak beramal masa kita hidup. Bila kita hidup, pahalanya berjalan. Bila kita dah mati, itu dalam hadis sebut, bila meninggalnya anak Adam terputus segala amalan. Putus dah. Dia nak semayang tak boleh, dia nak solat tak boleh, nak puasa tak boleh, nak sedekah tak boleh, pakai serban pun tak dapat apa dah. Dah terputus amalan dia, putus dah. Kecuali yang hidup, yang menolong ke atasnya. Kecuali dari 3 benda: waladun salihun, anak yang soleh, sedekatun wajariyah, sedekah jariyah, ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Untung ah, tuan-tuan. Sikit lagi, ya. Dah bunyi tet. Kita kena ikut pada masa, ya. Nanti siap, nanti dia silap air bulan, bila aku tak ikut dia punya prosedur, silap air bulan besok aku datang, dia tak bagi dek minyak lah. Baiklah, sebelum tutup tuan-tuan, macam biasa, cukuplah sampai kat sini. Tuan-tuan jangan lupa beramal dengan ni habatus sauda ni, ya. Beramal lah. Alhamdulillah ada seorang tentera
sekarang ni dia berada di sempadan. Ya, sempadan Thailand ni kan berlakunya orang kita punya polis kena tembak, ya. Mereka meninggal dunia, ya. Dia tentera ni 2-3 orang tentera dia dah order dengan aku ni barang ni Habatus Sauda. Ustaz, saya ada darah tinggi. Saya ada kencing manis. Saya makan Ustaz, turun darah tinggi saya. Turun kencing manis saya Ustaz. Alhamdulillah. Ini kelebihan Habatus Sauda. Dalam hadis sebut dia dah ubat segala penyakit. Tuan-tuan boleh beramal. Boleh ambil keluar, tak banyak. Tak silap aku tinggal 16 kotak out, tinggal sikit, ya. Siapa dapat dulu dia punya, tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar. Faham, ya? Lagi satu kasuri kijang ni tuan-tuan. Tadi aku datang sini, darah aku macam tak betul. Macam dup dop. Aku sapu ni, aku baca selawat. Aku sedut je, selawat. Dia turun, darah kemuruh turun. Ni kelebihan kasuri kijang. Ya, kelebihan kasuri kijang. Ada seorang hamba Allah, adik dia gila. Senang cakap, kalau cakap berlapik ni, dia hilang akal. Ya, lepas ni berhenti tuan-tuan, hilang akal. Ustaz macam mana buat? Dia mengamuk, adik saya mengamuk dalam rumah. Kata cari kasuri kijang, dia ambil kasuri kijang, dia sapu dekat hidung adik dia, sapu dekat tubuh. Walaupun adiknya masih tidak siuman, tapi adiknya tidak mengamuk dalam rumah. Ni kelebihan kasuri kijang, tuan-tuan. Ya, sebab ni ada memang ada dalam hadis. Ubat mata ruqyah ni setiap bulan aku bawa, tuan-tuan dah habis, tuan-tuan ambil lah. Tuan-tuan tengok sendiri, mata aku tak pakai kacamata. Aku kena, orang duduk belakang kena. Tahu. Dia tak puas hati dengan aku pun aku tahu, tuan-tuan, ya. Ini kelebihan ni. Ni ubat mata, air Zam-Zam ni adalah ubat air syurga Allah. Dan dibacakan surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan titik ya? Titik baca selawat, ya. Nanti mata ni sihat, boleh kita baca Quran. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Macam biasa ada madu lebah dekat luar dan kayu sugi. Dan aku dah buat tabung untuk madrasah. Tuan-tuan kalau ada rezeki lebih, infaklah pada madrasah kami. Sebab setiap bulan aku kena cari dana RM2,000. Aku nak tanggung anak murid aku, pelajar aku mengaji di Yaman. Anak yatim, orang susah. RM2,000 aku nak cari setiap bulan. Setiap bulan aku nak cari untuk anak murid aku mengaji di Yaman. Dan kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, boleh sekolah kami nak disalur dana zakat ke dana apa sekalipun, dan ni halal. Sebab sekolah kami tidak ada yuran bulanan. Jadi tidak ada yuran bulanan dan anak murid 100 lebih. Anak yatimnya, anak luar nikahnya, ibu tunggalnya, orang gilanya. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Seandainya terkasar bahasa, ada tersilap, ada tersasar, hukum dan hakam, minta maaf banyak-banyak. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu 'alaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.